Mike Tyson ialah salah seorang peninju terbaik dunia sepanjang zaman. Selain dari kisah legenda ini di gelanggang tinju, ada juga kisah menarik yang lain mengenai kehidupan Mike Tyson, iaitu perjalanan menuju agama kebenaran iaitu Islam. Sehingga kini, populariti Tyson diraikan oleh peminatnya. Gambaran tokoh arena tinju ini yang terkenal dengan pukulan TKO terus terngiang-ngiang di fikiran peminat Tyson, bahkan juga buat peminat sukan tinju. Tyson memulakan kerjayanya dengan cemerlang ketika berusia 18 tahun. Kemampuan untuk menjatuhkan lawan dalam jangka masa yang singkat, hanya dalam 1 atau 2 pusingan, membuatkan beliau diberi julukan Kid Dynamite dan juga Iron Mike. Selepas itu, dia juga digelar sebagai the baddest man on the planet. Tyson meraih 27 kemenangan dan merangkul gelaran pertamanya pada usia 20 tahun ketika mengalahkan Trevor Berbick pada tahun 1986. Setelah memperoleh banyak kemenangan mudah hingga tahun 1989, pada tahun 1990, Tyson merasai kekalahannya yang pertama dalam pertarungan yang ke-38 ketika dia bertemu dengan Buster Douglas. Walaupun menerima kekalahan pertama dan kehilangan gelaran kelas berat, karier Tyson tidak merudum kerana dia masih mampu menang hingga tahun 1991. Ketika kariernya yang semakin memuncak pada tahun 1991, Mike Tyson kemudiannya dikenakan tindakan undang-undang lagi seperti yang dialaminya ketika masih remaja. Kali ini kesnya lebih berat, bukan hanya pergaduhan tetapi kes pemerkosaan terhadap seorang ratu cantik berusia 18 tahun. Pada 26 Mac 1992, Tyson didapati bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Di penjara, menurut New York Times, Tyson mula berkenalan dan mempelajari agama Islam melalui Muhammad Siddiq. Bahkan atlet bola keranjang Hakeem Olajuwon mengatakan bahawa Tyson bukan sahaja belajar tetapi juga sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Dia memeluk Islam. Saya melihat komitmennya. Dia memetik beberapa ayat dari Al-Quran yang sesuai dengannya. Dia sering berbicara tentang Hamzah, seorang pejuang hebat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, kata Olajuwon. Seorang jurulatih tinju yang kerap mengunjungi Tyson ketika dalam penjara, Eddie Mustafa Muhammad, juga membuat pernyataan mengenai penukaran kepercayaan Tyson. Muhammad menyatakan bahawa Tyson kini lebih tenang. Islam memberinya tujuan. Saya bertemu dengannya pada hari Sabtu pagi untuk berdoa. Kemudian kami akan berpisah. Saya tidak pergi kepadanya atas alasan kerja. Saya pergi ke sana sebagai saudara, katanya. Kemudian, nama Malik Abdul Aziz telah muncul sebagai nama baru Tyson sebagai seorang Muslim. Tyson selepas itu keluar dari penjara dengan penampilan yang baru, berkopiah putih menutupi kepalanya. Ketika Tyson keluar dari penjara, beliau disambut oleh media dan ramai orang, termasuklah Muhammad Ali, bekas legenda tinju dunia yang sebelumnya memeluk agama Islam. Saya sangat bersyukur menjadi seorang Muslim. Allah tidak memerlukan saya, tetapi sayalah yang memerlukan Allah. Saya tidak pernah merasa bersyukur seperti hari ini. Tidak ada perkara seperti itu dalam hidup saya sebelum ini, kata Tyson. Tyson kemudiannya menyempurnakan keislamannya dengan mengunjungi tanah suci Mekah, iaitu kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Semasa melakukan umrah, Tyson tidak dapat menahan emosinya dan rasa terharunya kerana pengalaman spiritual yang luar biasa yang dialami ketika mengunjungi Masjid Nabawi. Saya sangat gembira mempunyai peminat yang mencintai saya di Arab Saudi, tetapi saya harap mereka dapat meninggalkan saya sendirian untuk menikmati perjalanan rohani saya di Tanah Suci. Saya tidak dapat berhenti menangis ketika mendapat tahu bahawa saya berada di salah satu taman syurga,
Kata Tyson di Islamic Preacher mengenai perjalanannya yang disokong oleh Persatuan Dakwah Kanada.